Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Ad-Doktor Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam ini kita menyambung lagi pada fasal yang keempat atau bahagian yang keempat, iaitu di bawah tajuk Munzul Hijrati hatta istiqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, iaitu bahagian berkenaan dengan kisah hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah dan bagaimana Nabi menstabilkan keadaan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita dah bahas beberapa poin. Dalam bahagian ni dia ada 11 poin. Malam ni kita akan sambung pada poin yang ke-9. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tariqihi ila al-Madinati wa qad wasala ila Quba wa hiya qaryatun janubil Madinati ala ba'di milaini minha. Maksud dia apa? Maksud dia dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah, baginda telah singgah di satu tempat nama dia Quba, iaitu sebuah kampung yang berada di selatan Madinah, kira-kira 2 batu daripada Madinah Al-Munawwarah. Fa assasa fiha awwalu masjidin bunya fil Islam. Lalu baginda telah mengasaskan masjid pertama yang dibina dalam Islam. Wa aqama fiha 4 ayyam, dan Nabi telah berada dan tinggal di sana selama 4 hari. Thumma sara sabahil jum'ati ila al-Madinah. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan daripada Quba itu ke Madinah. Fa adrakathu salatul jum'ati fi Bani Salim bin Auf fa bana masjidan hunaka. Dalam perjalanan Nabi pada waktu itu daripada Quba nak pergi ke Madinah, Nabi telah masuk waktu salat Jumaat. Maknanya perjalanan tu telah masuk waktu salat Jumaat, menyebabkan Nabi berhenti di satu perkampungan, nama dia perkampungan Salim bin Auf, perkampungan Bani Salim bin Auf. Lalu baginda telah membina sebuah masjid di situ dan menunaikan Jumaat yang pertama dalam Islam. Ini selepas daripada Nabi dikejar oleh musyrikin Mekah, selepas daripada peristiwa Nabi dikejar oleh beberapa orang, antara yang dah kita sebut sebelum ni, iaitu Nabi ni ketika mana dia bersembunyi di Gua Hira pada waktu tu, maka Nabi SAW, Gua Thawr pada waktu tu, bukan Gua Hira. Gua Hira ni turun wahyu. Bila mana Nabi berada di Gua Thawr, Nabi lalu jalan yang tak biasa orang lalu. Lalu Nabi SAW pun meneruskan perjalanan
ke Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, sehinggalah Nabi dikejar oleh Suraqah bin Ja'sham, yang mana dia ni antara yang pakar lah, boleh menjejaki kesan laluan Nabi dan juga Abu Bakar pada waktu itu. Tapi seperti mana dalam sirah yang masyhur, ketika mana dia nak ligan Nabi pada waktu itu, apa jadi pada kuda dia? 3 kali kuda dia jatuh tersungkur, sehinggalah Nabi mengatakan pada dia, aku berjanji pada kamu, aku akan beri pada kamu gelang yang dipakai oleh Kisra, iaitu Maharaja Parsi pada waktu itu. Kemudian mudah ceritanya, ringkas ceritanya, Nabi pun berjalan dengan biasa sampailah ke Quba. Perjalanan tu agak jauh sebab itu bukan jalan yang biasa orang lalu, orang Mekah lalu nak pergi ke Madinah. Dia jalan yang berbeza. Bila mana Nabi sampai di Quba, Nabi pun buat masjid di situ, yang mana hari ini kita kenal dengan Masjid Quba. Dan Nabi sebut kelebihan Masjid Quba ni, siapa yang salat 2 rakaat dalamnya menyamai dengan pahala umrah. Dan Nabi ni bila mana Nabi duduk di Madinah sampailah Nabi wafat, Nabi selalu ziarah Masjid Quba ni khususnya pada hari Sabtu. Khususnya pada hari Sabtu. Sebab tu kita tengok pada hari Sabtu ni ramai orang pergi ziarah Masjid Quba. Sebab mengambil daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Nabi pun pergi ke Madinah. Nabi lalu di satu kawasan nama dia perkampungan Bani Salim. Waktu tu masuk waktu salat Jumaat, Nabi pun buat masjid satu lagi dan Nabi pun salat Jumaat situ. Okey. Peristiwa pembinaan Masjid Quba ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam surah At-Taubah Allah Taala sebut tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bina Masjid Quba. Nabi kata, Allah Taala kata masjid itu ialah masjid yang pertama dibina, diasaskan atas dasar takwa, dan masjid itu menjadi tempat orang yang ingin membersihkan diri dia, iaitu ingin mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi itu antara peranan masjid kalau kita tengok. Okay. Masjid Nabi yang Nabi bina ni bukanlah masjid yang indah seperti mana yang kita tengok dan kita lihat yang kita orang kata apa guna sekarang ni lah. Masjid yang diasaskan oleh Nabi ni sangat dhaif, kubah pun tak ada. Sebab tu orang kata apa seni bina pada peringkat awal Islam ni dia tak ada istilah seni bina Islam. Cuma dia seni bina bangsa tertentu. Kubah-kubah ni kalau kita tengok, dia ialah satu binaan yang memang menjadi cara dia orang bina rumah, terutamanya belah negara Arab dan juga belah benua India ni. Sebab tu kita akan tengok negara-negara yang belah ni, dia memang binaan dia ialah binaan kubah, bulat, separa bulat tu. Okey. Ada tempat lain binaan dia macam ni, ada tempat lain binaan dia macam ni. Islam bukan agama yang mementingkan seni bina, tapi Islam agama yang mementingkan kepada isi daripada pembinaan ataupun matlamat pada pembinaan. Tak kisahlah masjid tu nak buat bentuk macam mana pun, yang pasti masjid itu perlu dimakmurkan dan perlu dijelaskan matlamat dia. Matlamat pembinaan masjid ni ialah untuk memudahkan orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi tempat penyebaran agama, ilmu, menjadi tempat untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat, menjadi tempat untuk merungkai segala masalah orang Islam. Itu fungsi masjid yang hakikatnya lah. Sebab tu kalau kita tengok masjid Nabi dan juga masjid-masjid yang awal menjadi pusat kepada perkembangan ilmu. Antaranya kalau kita tengok masjid yang terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu selain pada masjid Nabi ni ialah Masjid Amr bin Al-As di Kahirah hari ni, di Kahirah di Mesir, di satu kawasan nama dia Fustat. Masjid ni ialah tempat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajar. Bahkan kita boleh sifatkan masjid ni dia macam universiti, sebab Imam Asy-Syafi'i mengajar bermacam-macam cabang ilmu, khususnya ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh. Dan di situlah kita akan tengok murid Imam Syafi'i yang terkenal, iaitu Al-Muzani dan juga Al-Buwaiti. Mereka menjadi hebat kerana duduk di masjid tu. Sebab tu peranan masjid ni ialah untuk mencerdikkan orang. Tempat masjid ni dia bukan tempat untuk sembang kosong. Sebab tu
dia ada satu kefahaman yang jelas. Kita kena ada satu kefahaman yang jelas berkenaan dengan masjid ni. Bila mana tempat yang mulia ini tidak lagi berfungsi sebagai penyebaran ilmu, tapi jadi tempat orang caci maki, orang bercakap benda mengarut, maka kena buat muhasabah balik. Sebab tu kalau tengok ada setengah-setengah masjid lah. Saya pernah lah duduk sebelum saya datang Perlis ni, ada setengah-setengah masjid tempat saya kuliah ni. Bila mana akhir tahun ni, di Perlis saya tak pasti kita buat ataupun tidak. Okay. Tapi ada satu masjid, dia bukan masjid, dia surau. Okay. Bila mana akhir tahun, dengan sebab masjid tu dia dekat dengan universiti dan kawasan tu pun kawasan yang elit sikit. Orang-orang kawasan tu, perumahan tu ialah kawasan orang-orang yang ada pangkat. Tapi pengurusan dia, orang kata apa, agak menarik lah. Bila mana masuk bulan 12 ni, nak masuk akhir tahun ni, dia orang akan buat satu borang kaji selidik, jemaah kena komen penceramah yang datang masjid tu okey atau tidak. Saya tak pasti di Perlis ni ada buat atau tidak. Dia hantar melalui online lah. Jadi orang akan komen lah, penceramah ni okey, tak okey. Dan dia orang akan terminate kalau kata penceramah tu dia dah melalut banyak sangat. Dan memang masjid tu di kawasan tu orang kenal macam tu. Jadi penceramah dia tak akan rasa secure, dia tak akan rasa dia akan mengajar lama situ, tak. Dia ada tapisan. Okay. Dari satu segi mungkin orang tak suka, tapi dari satu segi yang lain dia menjaga kualiti masjid tu sendiri. Okay. Dia jaga kualiti masjid tu sendiri. Okay. Jadi sebab apa? Sebab ialah bila mana kita tengok ianya bertitik tolak daripada apa yang Quran suruh tentang masjid ni, iaitu menjadi tempat penyebaran ilmu. Itu yang paling utama. Tempat untuk orang kenal tauhid, bukan tempat untuk promote benda-benda yang melarikan orang pada tauhid. Sebab tu dia ada problem zaman sekarang ni, penceramah-penceramah ni yang tak bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu. Sepatutnya kuliah dia tu, orang keluar pada kuliah dia, orang makin kenal sahabat Nabi, orang rasa hebat dengan sahabat Nabi, orang rasa hebat dengan Nabi, orang makin clear tauhid. Tapi dia jadi satu masalah bila mana ceramah itu dipenuhi dengan angkat orang lain, angkat tokoh tertentu. Bukan salah, tapi kita kena kenal prioriti mana yang kita kena lebih dahulukan, Nabi dan para sahabat. Kemudian keluar daripada ceramah dia, dapatlah petua-petua yang tak berapa jelas. Ini semua musibah yang berlaku sebenarnya. Dan tidak ada cara lain melainkan orang-orang yang duduk dalam masjid ni dia kena buat sesuatu. Sebab sekarang ni di Malaysia saya tengoklah, okay, orang penceramah ni dia kena ada satu pemikiran. Dia kena sedar zaman 2021 ni dia tak lagi macam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Dulu kalau orang yang pandai, ustaz ke apa semua, dia mari ceramah, dia boleh selesa di meja ni sebab dia rasa orang-orang yang dengar kuliah dia tu taklah sepandai dia. Sekarang dah berbeza. Sekarang kita kena tahu kadang-kadang yang duduk di hadapan kita ni lebih pandai daripada kita. Dan dia orang ada ilmu, cuma dia orang tak mengajar saja. Okay. Dan kita kena tahu masyarakat ni dia bukan semua jahil belaka. Dia ada juga yang pandai, cuma dia nak kata apa, tak nak menonjol sangat. Okay. Jadi ini benda yang kita kena buat. Okay. Sebab yang jadi masalah, orang selalu duk pelik, macam mana penceramah ni dia boleh masuk. Penceramah tu kita dah tahu dah yang mengarut, yang memberi tempat kepada dia untuk mengarut tu, itu pun kena tengok juga. Maknanya orang-orang masjid yang tangkap muat saja, yang nampak dia sedap sikit bercakap, nampak dia elok bercakap, tak ada isi sangat pun, banyak sembang ke lain, tapi orang seronok panggil selalu, akhirnya tidak mencerdikkan orang. Habis tahun, 2 tahun, 3 tahun, kitab pun tak habis, ilmu pun tak dapat, ngarut je banyak, duit masjid pun habis duk bayar sagu hati ke dia. Okay. Jadi itu benda yang kita kena sedar juga. Okay. Itu perkara yang kita kena tengok. Sebab masjid ini tempat mulia. Sebab tu Quran dia sebut wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Jin Allah Ta'ala kata masjid ini tidak layak diseru padanya melainkan Allah Ta'ala. Jadi masjid ini bertindak sebagai syiar kepada tauhid, bukan syiar kepada syirik, bukan tempat beri petua-petua yang mengarut. Itu yang kita kena sedar. Okay. Kita sambung balik apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata wa aqama awwalu jum'atin fil Islam wa awwalu khutbatin khatabaha
fi al-Islam, dan telah didirikan di perkampungan Bani Salim bin Auf itu Jumaat yang awal, salat Jumaat yang awal dalam Islam, dan khutbah pertama telah disampaikan oleh Nabi. Thumma sara ila al-Madinah, kemudian Nabi pun meneruskan perjalanan ke Madinah. Falamma wasalaha, ketika mana Nabi sampai di sana, kana awwalu amalin amalahu ba'da wusulihi, perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi selepas sampai di Madinah, an ikhtara al-makanu alladhi burikat fihi naqathu liyakuna masjidan lahu. Nabi memilih tempat yang betul, tempat yang tepat untuk membina masjid khusus di Madinah. Dalam riwayat yang terkenal, Nabi SAW pada waktu itu, Nabi biarkan unta Nabi yang Nabi tunggang ni, nama dia Al-Quswa ataupun Al-Qaswa ni, untuk dia berhenti di mana. Ada sebahagian orang dia cuba nak tarik unta tu, nak letak di satu tempat. Nabi kata, da'ha fa innaha ma'murah, biarkan unta ni sebab dia ni telah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala untuk dia berhenti di mana. Itu yang Nabi sebut. Ini yang Nabi sebut. Okay. Jadi bila mana unta tu berhenti, tapak itu menjadi tapak masjid. Di mana tempat unta tu berhenti? Tempat unta tu berhenti ialah di kawasan Raudah hari ini. Kalau kita pergi Masjid Nabawi yang sebelah makam Nabi tu, dan ada mimbar masjid yang asal tu, itulah tempat unta Nabi dia berhenti situ. Dia berhenti di situ. Jadi itu menjadi tanah yang dibina masjid peringkat awal, yang mana tanah tu milik kepada dua orang anak yatim. Lalu Nabi beli, walaupun dia orang nak bagi free, tunjuk pada kita macam mana Nabi ni nak jaga hak milik tanah tu supaya tak ada orang petikai. Nabi beli siap-siap. Nabi tak hanya pakai setakat orang nak bagi je, Nabi pun terima. Sebab tu satu orang dia nak buka apa-apa, kalau orang nak beri sedekah apa-apa semua pun kena perhati juga, sebab takut akan dipertikaikan satu masa nanti. Ada orang terima tanah wakaf pada orang, buat sekolah tahfiz apa semua, sekolah dah besar, budak-budak pun dah masuk, tiba-tiba datang waris kata, ni tanah turunan kami, tak ada hitam putih pun kami nak ambil balik. Itu benda yang perlu difikirkan juga. Sebab tu Nabi ni dia elak, walaupun zaman tu tak ada lah sahabat dia nak dakwa Nabi, cuma itu ialah petunjuk yang tidak jelas, tapi kita boleh ambil macam mana Nabi ni dia tak nak orang bagi free, dia nak beli juga. Tunjuk pada kita bahawasanya berkaitan dengan harta benda yang orang akan guna ramai ni, ataupun benda yang nak wakaf ni, kita kena berhati-hati. Okay. Kemudian bila mana Nabi sampai, Nabi buat masjid apa-apa semua, dibinalah masjid sedikit demi sedikit. Kemudian kita tengok ringkas cerita poin yang ke-11. Poin yang ke-10 saya tak baca sebab dia lebih kurang saja. Poin yang ke-11, thumma kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban bainal muhajirin wal ansar. Kemudian Nabi pun menulis satu piagam, satu undang-undang antara muhajirin dan ansar. Wad'u fihi al-yahud, dan dalam tu pun Nabi berjanji untuk berbaik-baik dengan Yahudi, di samping mengakui hak mereka dalam agama dan harta. Sebab pada waktu tu di Madinah ni ada orang Islam dan juga ada orang Yahudi pada waktu tu. Maka Nabi buat piagam ni, undang-undang ni, perlembagaan ni untuk jaga hak semua orang. Okay. Dia tengok apa yang disebutkan oleh penulis ini. Dia kata, Ibnu Hisham telah menyatakan piagam tersebut dengan panjang lebar dalam kitab sirahnya. Ia mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar asas kepada negara Islam yang pertama. Di dalamnya dinyatakan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi dan kerjasama demi kemaslahatan masyarakat yang patut dirujuk, dihafal, difahami oleh setiap orang Islam pada waktu itu. Okay. Saya tak nak baca isi kandungan tu, kita terus pergi kepada pengajaran dan pedoman untuk bahagian yang keempat ni. Okay. Kita tengok pengajaran dan pedoman yang pertama yang disebut dalam ni. Dia kata, innal mu'mina idza kana wathiqan min quwwatihi la yastakhfiya fi amalihi. Jika seorang mukmin itu yakin dengan kekuatannya, dia tidak diminta menyembunyikan tindakannya, bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuh-musuh dakwahnya, selagi mana dia percaya dia boleh menewaskan mereka. Okay. Cerita ataupun pengajaran yang kita boleh ambil
daripada apa yang ditunjukkan daripada hijrah Nabi ni, apa dia? Iaitu bila mana Nabi dibenarkan hijrah, Nabi dibenarkan hijrah, maka Nabi pun hijrah. Bila mana Nabi hijrah tu tunjuk pada kita Nabi ni dia orang yang tetap pendirian. 13 tahun dah Nabi berdakwah di Mekah pada waktu tu. Daripada dakwah tu kena kacau sikit-sikit sampailah dakwah tu kena kacau teruk. Nabi tetap orang kata apa, dengan pendirian Nabi berdakwah. Nabi tetap kata sembah berhala itu tak betul, walaupun ada cubaan-cubaan berdamai yang dibuat oleh pihak Quraisy dengan Nabi. Sebab tu kita akan tengok bila mana Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surah ni dia turun sebab apa? Sebab orang kafir ni dia ada juga waktu dia letih lawan dakwah Nabi ni. Dia tengok Nabi Muhammad dengan orang Islam, walaupun tak ada kuasa, tapi rajin berdakwah ni. Hari-hari keluar ke kawasan Kaabah, duk cakap tentang tak betul sembah berhala ni. Berhala yang duk mengelilingi Kaabah pada waktu tu, Nabi duk kata hari-hari. Nabi tak cela berhala tu. Cuma Nabi dia akan pergi kat kawasan yang ramai orang, dia akan beritahu sembah berhala ni tak betul. Benda ni walaupun pihak berkuasa dia boleh buat sesuatu, iaitu musyrikin Mekah, tapi kalau main dengan tiap-tiap hari dia jadi letih. Akhirnya ada cadangan-cadangan daripada golongan yang rasa ataupun yang kononnya nak berdamai. Dia kata macam ni lah, kita hantar wakil pergi jumpa dengan Muhammad, kita buat satu perjanjian dengan Muhammad, kita nak elok-elok dengan geng Islam ni. Iaitu perjanjian tu 1 tahun kita akan menyembah Tuhan yang diseru oleh Muhammad ni, kita akan ikut ajaran Muhammad ni. Dan tahun seterusnya Muhammad pula kena ikut ajaran nenek moyang ni. Maknanya nak buat deal macam tu. Setahun kita ikut macam mana yang Muhammad seru, Muhammad dakwah. Tahun seterusnya Muhammad ikut kita. Jadi nak bagi damai ni. Nak bagi damai. Maknanya nak bagi, orang kata apa, biar ada persefahaman. Okay. Sebab tu di hujung surah Al-Kafirun tu Tuhan kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu ialah pendirian. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maknanya bagi kamu nak buat, kamu buat. Tapi bagi aku tak akan jual prinsip. Walaupun musyrikin Mekah dia cuba untuk tamatkan serangan dengan cara tu, tapi Nabi tak akan buat. Sebab Nabi tahu itu ialah berkaitan dengan perkara utama, iaitu akidah. Nabi tidak akan kompromi dengan kesyirikan. Sebab memang tugas Nabi ni dia datang ialah untuk mengclearkan kesyirikan. Sebab tu kalau tengok dakwah ni, cerita panjang dakwah apa dia, yang kita tengok sampai ke hari ni, dakwah ni tak berhenti lagi. Para ulama' duk bercakap, pasal asatizah duk bercakap, tak kira lah mana-mana pihak, mana-mana orang, tak kira daripada aliran apa, bangsa apa. Dakwah ni inti yang paling asas ialah nak suruh orang tidak syirik Tuhan, nak suruh orang tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kata cerita panjang ni, yang kata keluar Mu'tazilah ke, keluar Khawarij ke, zaman kita ni modernism ke, feminism ke, apa semua tu, poin dia ialah tak nak bagi orang syirik, nak suruh orang tauhid pada Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala sebetul-betulnya, sembah Tuhan dengan cara yang Tuhan suka. Tu saja cerita dakwah ni. Okay. Tapi walaupun dia tu ringkas, tapi ianya satu benda yang berat. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan beri pada kamu Muhammad satu kata-kata, satu arahan, satu benda yang sangat berat. Qaulan thaqila sini kata para ulama tafsir ialah sifat Quran tu sendiri memang ayat dia berat. Dan yang kedua ialah isi kandungan Quran tu sendiri ialah satu benda yang berat untuk kita amalkan. Tuan-tuan, hari ni kita yang dah lama masuk Islam ni, bukan semua suruhan dalam Islam ni kita boleh buat dengan mudah. Ada waktu berat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut salat itu berat melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Walaupun kita ni salat, kita tahu kita ada waktu iman kita ni cergas ataupun iman kita ni kuat, ada waktu iman kita ni lemah. Dan ianya bukan benda yang mudah. Sebab manusia ni dia duduk dalam ujian.
Ini kita kena faham, konsep hidup ni kita kena faham. Semua kita ni berada dalam satu bilik peperiksaan yang besar, diuji oleh Tuhan dengan berbagai-bagai ujian. Sebab tu hidup atas dunia, kita nak tepih macam mana sekalipun, nak senang macam mana sekalipun untuk keluar pada ujian, dia tak akan boleh. Orang kaya ada ujian lagu orang kaya, orang miskin ada ujian lagu orang miskin, orang kuat iman ada ujian lagu orang kuat iman, orang yang lemah iman ada ujian dia, orang banyak ilmu ada ujian dia, orang kurang ilmu pun ada ujian dia. Cuma semua benda ni dia nak balik kepada apa? Nak balik kepada siapa yang paling berjaya merealisasikan tauhid, siapa yang paling berjaya menjauhkan diri daripada syirik. Itu inti kepada dakwah, itu inti kepada agama. Sebab tu 13 tahun Nabi tak pernah putus asa. Sebab itulah bila mana waktu 13 tahun tu Nabi dia ada waktu dia lemah juga dakwah dia. Kita baca surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu Muhammad ingin bunuh diri kerana melihat tak ramainya orang sahut seruan dakwah kamu. Sebagai seorang Nabi yang berseorangan pada waktu tu, tak ada NGO mana pun nak tolong Nabi, tak ada badan berkanun mana pun yang nak tolong Nabi. Tak adalah ada satu orang kata, wahai Muhammad, kamu berdakwahlah, dalam bab undang-undang kami cover kamu. Tak ada. Orang yang pegang undang-undang pun lawan Nabi, orang jadi pemerintah pun lawan Nabi. Nabi sangat-sangat berseorangan, rasa keseorangan pada waktu tu. Wajar bagi satu orang yang bawa kebenaran ni, dia akan rasa benda tu. Sebab dia balik kepada hadis yang awal, ketika mana Nabi terima wahyu. Bila mana Nabi terima wahyu di Gua Hira, Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal kata, ya laitani jaz'a, alangkah baiknya kalau aku ni muda, aku boleh bersama kamu wahai Muhammad, waktu kaum ataupun penduduk ni halau kamu pada negeri ni. Sehingga Nabi tanya pada Waraqah, awa mukhrijiyahum, adakah aku akan dihalau keluar hanya kerana menyampaikan benda ni, hanya kerana sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umat ini, kaum ini, orang kampung aku ni akan halau aku keluar. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang pernah berjumpa dengan Jibril melainkan mereka akan dihalau, dibenci, dicerca, dikecam oleh kaum dia. Maknanya nak sebut pada kita tuan-tuan, orang yang berdakwah di mana tempat, di mana negara, di mana bangsa sekalipun, kalau dia bawa yang namanya tauhid, dia akan kena benda ni. Dan kalau orang tu dia mengaku, kami bawa tauhid, kami berdakwah, tapi tak pernah kena kecam, yang peliknya makin hari makin diterima, makin hari makin ramai pengikut, makin hari makin banyak dia punya kekayaan yang ada pada diri dia. Yang ni mungkin orang yang membawa dakwaan palsu pada apa yang dia sebut. Sebab tabiat dakwah itu dia akan ditentang. Tapi bukanlah makna kata orang yang berdakwah ni kerja dia untuk memecah belahkan orang. Tapi dia perlu masa. Benda baik ni dia perlu masa. Sebab sifat manusia ni, dia lebih minat kepada benda yang tak betul. Sebab tu Quran kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada manusia ni buruk banyak pada baik. Fujur tu buruk, takwa tu takwalah. Okey. Maknanya yang akan melintah banyak dalam hati manusia ni, dalam benak fikiran manusia ni, yang buruk dulu. Sebab apa? Sebab nak bagi ujian tu nampak struggle. Ujian ni kalau buat mudah, tak dapat lihatlah potensi diri. Sebab tu sahabat Nabi, golongan yang awal menyahut seruan Islam, mereka ni dapat syurga untung-untung macam tu saja. Sebab apa? Sebab walaupun kita nampak dia orang ni mudah dapat masuk syurga, duduk dalam majlis Nabi, tiba-tiba Nabi sebut, inna Aba Bakrin fil jannah, wa Umarun fil jannah, wa Uthman fil jannah, dan sekian-sekian, 10 orang. Tiba-tiba Nabi buat pengumuman, ni ahli syurga. Kenapa dia orang dapat masuk syurga? Sebab dia orang telah mempertaruhkan jiwa, mempertaruhkan perasaan, banyak benda. Contoh yang saya nak bagi kepada tuan-tuan ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia antara 10 orang yang dia masuk syurga. Kita baca sirah dia, saat dia terima Islam, apa jadi pada dia sebagai ujian yang Tuhan beri? Mak dia ni mogok tak nak makan. Mak dia kata, aku tak akan makan sehingga kamu patah balik kepada agama lama. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
aku tak akan patah balik, bahkan aku tebus diri aku untuk bersama dengan Muhammad. Maknanya aku sanggup hilang nyawa aku untuk bersama dengan Muhammad. Mak dia tambah lagi mogok. Mak dia kata, aku tak akan makan dan aku akan duduk tengah panas. Aku tak akan berteduh masuk dalam rumah selagi kamu tak tukar agama kamu. Berat tuan-tuan, benda tu kena pada satu orang. Dia satu benda yang berat untuk dibuat dan bukan senang. Tuan-tuan boleh tanya cerita-cerita sebahagian daripada orang-orang yang convert daripada bukan Islam masuk Islam. Ia satu benda yang agak berat. Okay. Boleh tengoklah mana-mana orang. Okay. Cuma nak katanya, adakah hari ni kita diuji seperti itu? Kita boleh jawab pada diri kita masing-masing. Hari ni ujian yang paling jelas kita kena ni penyakit COVID ni lah. Penyakit COVID ni pun kita tak tahan sabar ni. Mulut pun tak tahan, perasaan pun tak tahan. Sebab tu tengok ada orang-orang ilmuwan yang orang angkat dia. Orang angkat dia orang sebut dia ilmuwan lah. Dia tak tahan mulut tu dah kata dah. Dah kata kat orang, ustaz, tuan guru, tapi mulut laknat orang, kata orang makan babi, ni apa punya perangai? Tak sabar, ujian banyak tu tak sabar. Belum lagi berhadapan dengan Yahudi face to face, tapi cerita kejahatan Yahudi tu sakan juga. Inilah sebahagian orang, dia tak berjaya pada ujian tu. Para sahabat Nabi, mereka berhak untuk dapat syurga sebab mereka telah menggadaikan banyak benda. Daripada kaya jadi miskin, daripada sihat tubuh badan jadi cacat sebahagian tubuh badan mereka. Tunjuk pada kita bahawasanya hidup atas dunia ni adalah sebuah perjuangan. Cuma satu je Tuhan nak tengok pada kita ni, kamu jual tak prinsip waktu kamu nak pertahan tauhid ni. Sebab tu satu orang yang dia mengaku dia cinta Nabi sangat ni, dia kena tahu implikasi kesan cinta Nabi ni. Satu masa nanti kita mungkin akan diuji dengan kita hilang benda-benda yang kita duk sayang. Kita boleh hilang ahli keluarga, boleh hilang kawan, boleh hilang jawatan, boleh hilang segala-galanya hanya kerana nak mempertahankan prinsip itu. Dan berapa ramai orang yang tak mampu akhirnya berselindung dan akhirnya cuba meraihkan atas nama nak meraihkan semua orang, bercakaplah ikut selera tempatan. Jadi itu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Baca sirah Nabi ni biar masuk dalam hati. Jangan baca sirah Nabi hanya setengok setakat Nabi kena tentang. Kita kena tahu kita yang bercakap kebenaran pun akan sampai masa kita akan ditentang. Dan mungkin tengah ditentang pun. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ianya ialah satu pembacaan yang memberi semangat, bukan pembacaan yang kosong. Okay. Kemudian kita tengok apa yang disebut dalam poin yang seterusnya. Okay. Dia kata sini bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuh-musuh dakwahnya selagi mana dia percaya boleh menewaskan mereka. Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar ketika mana beliau ingin berhijrah. Peristiwa ini membuktikan bahawa pendirian yang tegas akan menggerunkan musuh-musuh Allah. Dia bawa contoh, dia kata Umar waktu nak hijrah, Umar iklan. Umar kata siapa yang nak anak dia, siapa yang nak jadi anak yatim, siapa yang nak isteri dia kehilangan suami, siapa yang nak orang kata apa dia kehilangan anak, boleh jumpa aku di masjid ni, ada di kawasan Kaabah tu lah. Aku nak hijrah. Walaupun riwayat ni saya dah sebut sebelum ni, riwayat ni ialah riwayat yang ada pertikaian di kalangan para ulama. Riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Dr. Akram Diya Al-Umari, dia kata bahawasanya Umar Al-Khattab dia hijrah secara diam-diam juga. Sebab Umar pun ada rasa gerun untuk menghadapi ketumbukan Quraisy sekiranya dia berani macam tu. Sebab lumrah seorang manusia ni, dia bawa kebenaran, dia akan ada rasa takut. Dia ada rasa takut, tuan-tuan. Hatta Nabi dan Rasul pun dia ada rasa takut. Nabi ni waktu dia terima, kalau kita baca sirah Nabi, waktu Nabi balik pada Isra' dan Mi'raj, turun sampai di Mekah ni, adakah Nabi jalan steady balik rumah, Nabi tidur dulu, Nabi kata nanti bangun pukul 10 aku pergi ceritalah kat orang Isra' Mi'raj malam? Tak. Nabi sampai di Mekah tu, Nabi bersandar di Kaabah, fikir aku nak cerita macam mana ke orang ni. Satu benda yang kalau aku cerita confirm orang kata aku mengarut. Sebab dia benda yang mukjizat. Allah Ta'ala uji pula dalam sirah tu, kata orang pertama yang melintas siapa, tuan-tuan? Abu Jahal yang melintas. Dalam ramai-ramai orang yang orang kata apa yang ada di Mekah tu, waktu Nabi bawa balik Isra' Mi'raj ni, cerita yang penuh keajaiban,
pergi ke Palestin satu malam, bukan setakat pergi Palestin, naik ke langit, turun semula ke bumi, balik semula ke Mekah, semuanya dalam satu malam. Nabi duk serabut, duk fikir nak cerita macam mana ke orang ni. Yang awal melintas apa dia? Abu Jahal. Ujian Tuhan. Ujian Tuhan. Kalau yang first melintas tu Abu Bakar, okey sikit. Ni yang first melintas ni Abu Jahal. Abu Jahal ni pula orang yang pandai berlakon. Waktu tak ada orang, tanah tak cerah lagi, dia tengok Nabi Muhammad duk menung, dia tanya, "Ma bika ya Muhammad?" Apa yang terjadi pada kamu wahai Muhammad sampai bersandar di Kaabah ni? Nabi Muhammad kata, "Aku semalam bawa balik pada Palestin." Abu Jahal ni dia terdetik dalam kepala dia. Ini modal. Memang betul-betul kau, kalau aku boleh kata dia gila ni, memang modal yang kau. Dia tanya Nabi Muhammad, "Kamu pergi Palestin bila?" "Semalam." "Balik pagi tadi?" Confirm. Flight tak ada lagi, kapal terbang semua tak ada lagi, tiba-tiba duk buat cerita pergi Palestin. Orang pergi Palestin zaman tu 40 hari 40 malam, dia cerita satu malam. Tapi Abu Jahal ni memek muka memang dia boleh tahan. Dia boleh buat muka macam nak percaya. Kalau kita baca sirah tu, tuan-tuan akan tengok Abu Jahal ni sangat pandai bermuka-muka. Dia buat muka depan Nabi tu macam muka nak masuk Islam. Dia dengar cerita Nabi satu-satu sampai cerah tanah. Sampai cerah tanah ni, sampai dah masuk waktu duha, orang dah start buka kedai apa semua ni. Abu Jahal kata, "Ya Muhammad, kalau aku kumpul orang dan kamu cerita balik, kamu nak tak?" Maka kata Nabi, "Kalau kamu boleh kumpul, maka eloklah aku nak cerita pada orang." Dia pun kata, "Halumu ya ma'syara Quraisy." Datang wahai sekalian Quraisy, dengar cerita Muhammad ni. Elok Nabi duk cerita, dia pergi belakang kumpulan orang ramai-ramai, dia ambil pasir, dia letak atas kepala dia sebagai bentuk penghinaan. Dia kata, "Tengoklah satu orang muda yang gila duk bercakap di hadapan. Tadi sebelum subuh tadi nampak muka kesian." Ujian Nabi. Bukan senang. Sebab tu kalau kita tengok cerita Isra' Mi'raj ni, bukan kata orang yang lawan Islam. Sahabat Nabi pun ada ragu pada Nabi sebahagiannya. Sehingga ada sebahagian sahabat Nabi rasa betul ke Nabi ni pergi. Sehinggalah keraguan tu terangkat bila mana ada satu orang daripada kalangan yang ramai-ramai tu tanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tadi kamu kata kamu dah pergi ke Palestin, cerita pada aku, dalam Masjid Aqsa ni ada berapa tiang?" Nabi boleh cerita clear, walaupun peringkat awalnya Nabi lupa. Dalam riwayat sebut Nabi tak ingat, sebab Nabi tahu tugas dia pergi ke Palestin tu bukan bilang tiang masjid. Macam kita lah, kita pula orang lelaki, Nabi pun orang lelaki. Kita kalau orang suruh pergi buat satu benda, kita pergi buat benda tu. Kalau orang rumah suruh pergi beli barang rumah, kita pergi beli barang rumah. Bukan kita pergi tengok rak supermarket ni banyak ni rupanya, kaunter bayar ni banyak ni, yang jaga kaunter banyak ni. Kita tak sedetail tu pun. Bahkan tuan-tuan yang mari masjid ni pun, jemaah masjid Repuh ni pun, kalau kita tanya berapa pintu masjid, tak ingat juga. Walaupun dah mari dekat, dah jemaah lebih dari 5-6 tahun. Sebab itu bukan keutamaan pun. Sehinggalah Nabi ditayang balik oleh Allah Ta'ala. Tengok balik masjid tu, Nabi boleh jawab dengan betul. Jadi orang-orang Quraisy ni dia terdiam. Sebab ada di kalangan mereka yang pernah sampai situ. Jadi ada sebahagian sahabat Nabi dia macam okey balik. Cuma Quraisy macam biasalah, Abu Jahal bila mana Nabi boleh jawab, of course dia akan tuduh Nabi dengan dia kata, mesti yang beri jawapan tu jin, sihir yang Nabi belajar, yang kata apa boleh bagi maklumat tu detail. Cuma nak kata pada kita apa dia, kalau saya selalu duk ajak semua orang yang dengar cerita ni lah, kalau kita sekarang ni duduk pada peristiwa tu, maknanya kita yang ada dengar Nabi cerita Isra' Mi'raj, kita ni orang Mekah juga, kita boleh bayang kita ni menyebelahi mana, kita akan menyebelahi mana, tuan-tuan. Kita boleh jawab pada diri kita sendirilah. Perjuangan ni sebenarnya bukanlah perjuangan di medan perang yang besar sangat. Perjuangan dalam hati kita ni, nak terima kebenaran ke nak bersama dengan hak yang tak betul. Itu perjuangan yang awal dulu. Yang malam-malam kita runsing sebelum tidur ni duk fikir, aku ni nak pergi belah mana? Ada orang dia serabut, dia runsing nak buat pilihan hidup. Itu perjuangan yang lebih berat berbanding akad tombak lawan musuh ataupun akad senjata lawan musuh ni. Nak sebut pada kita bahawasanya inti daripada sirah Nabi itu ialah bercakap tentang
tentang kehidupan seorang Muslim untuk memperjuangkan tauhid dan melawan syirik. Dan cerita lawan syirik ini dia akan berterusan sampai hari kiamat, tuan-tuan. Marilah aliran apa, tahun apa, bangsa apa sekalipun, inilah yang akan kita bawa sampai pada kita mati. Sejauh mana kita nak attach bersama dengan tauhid, dan sejauh mana kita nak jauhkan diri kita dan orang-orang dekat kita, ahli keluarga kita daripada kesyirikan. Perjuangan kita ialah perjuangan itu. Sebab Nabi dah sebut, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tidak ada lagi peperangan selepas daripada ni. Tunjuk pada kita bahawasanya Nabi mengisyaratkan yang ada selepas daripada itu ialah macam mana kamu jaga diri kamu. Kita habiskan sikit lagi poin yang disebut sini. Poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, disebut peristiwa ini membuktikan bahawa pendirian yang tegas tidak akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan rasa takut ke dalam diri mereka. Tidak diragukan sekiranya mereka mahu berkumpul untuk membunuh Umar, mereka mampu melakukannya. Namun pendirian Umar yang berani telah mencampakkan rasa kecut ke dalam hati setiap mereka. Mereka bimbang sekiranya Umar dihalang, ibunya akan kehilangan. Pendukung kejahatan amatlah kedekut, iaitu tidak sanggup kehilangan nyawa dan amat mencintainya. Poin dia ialah nak beritahu kita, bila mana kita tetap dengan pendirian, kita pertahan pendirian tu. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk hari ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada durus wa ibar pada bahagian yang keempat ni. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.